الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Selama beberapa hari, Abul Khair Al-Asqalani sangat ingin memakan ikan. Lalu sejumlah ikan sampai ke tangannya melalui jalan yang halal. Tetapi ketika tangannya meraih ikan itu untuk dimakannya, sepotong durinya mengenai tangannya. Dan dia pun menarik tangannya kembali. Katanya, "Ya Allah, jika hal ini menimpa orang yang menghulurkan tangannya kerana ingin memakan barang yang halal, apa pula yang akan terjadi pada orang yang menghulurkan tangannya untuk sesuatu yang haram?" Saya mendengar Syekh Abu Bakr bin Furak menyatakan, tersibuk oleh keluarga adalah akibat mengejar keinginan dengan cara yang halal. Bagaimana halnya jika engkau mengejar keinginan itu dengan cara haram? Saya mendengar Rustam Ash-Shirazi menuturkan, Abu Abdullah bin Khafif sedang menghadiri jamuan makan. Dan salah seorang yang hadir kerana miskinnya bermaksud mengambil makanan mendahului sang syekh, yakni gurunya. Salah seorang sahabat syekh yang ingin menegurnya atas ketidaksopanan itu menempatkan sedikit makanan di hadapan si miskin itu. Menyedari bahawa dirinya dicela kerana kurang beradab, si orang miskin itu lalu tidak mahu makan selama 15 hari. Sebagai hukuman dan disiplin bagi jiwanya dan sebagai tanda taubat atas ketidaksopanannya itu. Sekalipun selama ini dia telah menderita kemiskinan. Malik bin Dinar berkata, syaitan takut pada bayangan manusia yang telah menaklukkan hawa nafsu duniawi. Abu Ali Ar-Ruzabari mengajarkan, jika seorang sufi setelah 5 hari tidak makan mengatakan aku lapar, maka kirimlah dia ke pasar untuk memperoleh sesuatu. Saya mendengar Syekh Abu Ali Daqqaq menuturkan ucapan seorang syekh bahawa hawa nafsu penghuni neraka mengalahkan cita-cita mereka hingga mereka jatuh ke dalam kehinaan. Dan saya juga mendengar beliau menuturkan, seorang bertanya kepada salah seorang syekh, apakah Tuhan tidak menginginkan sesuatu? Beliau menjawab, aku menginginkannya tetapi aku menahan diri. Syekh yang lain ditanya, adakah sesuatu yang Tuhan inginkan? Jawabnya, aku menginginkan hilangnya keinginan. Yang terakhir ini adalah yang paling baik. Abu Nasr At-Tammar mengkhabarkan, pada suatu malam Bishr Al-Hafi datang kepadaku. Dan aku berkata, segala puji bagi Allah yang telah membawamu ke sini. Sejumlah kapas dari Khurasan telah sampai kepada kami. Budak perempuan telah menenungnya, menjualnya dan membeli sedikit daging untuk kita. Engkau boleh berbuka puasa dengan kami. Dia menjawab, jika aku mesti makan dengan seseorang, aku akan memilih makan denganmu. Lalu dia menjelaskan, telah bertahun-tahun aku ingin makan terung, tetapi aku belum ditakdirkan untuk memakannya. Lalu aku meyakinkannya, ada terung yang halal dalam makanan ini. Dia menjawab, aku tidak memakannya sampai aku terbebas dari keinginan untuk memakannya. Saya mendengar Abdullah
bin Bakawiyah As-Sufi rahimahullah mengatakan bahawa dia mendengar Abu Ahmad As-Saghir berkata, Abu Abdullah bin Khafif menyuruhku menyajikannya 10 butir kismis untuk berbuka puasa setiap malam. Suatu malam aku merasa kasihan kepadanya dan kusuguhkan 15 butir kismis. Dia memandangku dan bertanya, siapa yang menyuruhmu menyajikanku 15 kismis? Lalu dia makan 10 butir dan membiarkan sisanya. Abu Turab An-Nakhshabi berpendapat, jiwaku tidak pernah cenderung kepada hawa nafsu kecuali sekali. Ia ingin sekali makan roti dan telur ketika aku sedang berada dalam perjalanan. Maka aku telah masuk ke sebuah kampung. Seorang bangkit dan memegang tanganku sambil berkata, orang ini adalah salah seorang daripada perompak itu. Lalu orang-orang di situ memukulku 70 kali. Seorang laki-laki di antara mereka mengenaliku dan menyela. Ini adalah Abu Turab An-Nakhshabi. Mendengar itu mereka cepat-cepat meminta maaf kepadaku. Dan laki-laki itu lalu membawaku ke rumahnya kerana rasa hormat dan kasihan kepadaku. Dia menjamuku dengan roti dan telur. Maka aku lalu berkata pada diriku, makanlah setelah 70 kali pukulan. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi bicara kita tentang kelebihan berlapar dan kelebihan menahan hawa nafsu dan keinginan, serta kelebihan mengurangkan makanan. Maka semuanya ini bagi membentuk nur hati atau cahaya dalam hati, bagi menguatkan keazaman, bagi mencerdaskan badan, dan bagi menyuburkan kecintaan, kemanisan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana proses itu tidak dilakukan untuk mendapat badan yang kurus fit sebagaimana orang diet buat. Bukan begitu. Kalau tuan-tuan tengok orang diet, mereka juga sanggup berlapar. Dan mereka mengawal makanan mereka dengan begitu tegas dan berprinsip. Kadang-kala mereka sebelum makan ambil gambar hantar ke tok guru, coach mereka. Maka coach akan kata ni jangan makan, ni jangan makan. Mereka mematuhinya. Dan mereka membayar sejumlah wang untuk mendapat badan yang baik dengan menahan lapar. Dan memakan makanan yang langsung tidak nampak rasa sedap. Tapi mereka boleh bersabar sehingga mereka mencapai berat badan yang baik. Dan sebahagian mereka sanggup menimbang makanan. Ditimbang, 100 gram. Banyak ni je boleh makan. Tak boleh lebih. Dan sebahagian mereka terpaksa memakan sesuatu yang mereka tidak sukai. Maka mereka menghalang diri mereka makan apa yang mereka suka. Kalau pun nak makan cuma sikit. Baik, ini peraturan diet. Siapa yang masuk kelas talaki diet, dia tahulah. Siapa yang berguru dengan coach-coach diet, dia tahu keras cara melakukannya. Tetapi apa yang mereka nak ialah langsing tubuh badan. Tubuh badan yang baik. Sebab mereka tahu kelebihannya. Badan jadi ringan. Mereka rasa penyakit pun hilang dan sebagainya. Tetapi kita bercakap pada nilai, pada niat yang lebih murni, yang lebih hebat. Untuk menjadikan rohani kita baik. Rohani kita bersih. Rohani kita kuat. Rohani kita tidak malas untuk melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah. Justru itulah kita bermujahadah untuk berlapar. Diceritakan bila seorang ulama bernama Abu Khair Al-Asqalani, satu hari dia nak sangat makan ikan. Lalu dibawakan kepadanya ikan yang banyak. Ikan banyak. Ni Syekh nak makan ni, ambil ikan banyak. Sewaktu dihulurkan tangannya, tiba terkena duri ikan. Tuan-tuan, bila terkena duri ikan, dia pun stop. Dan dia bermuhasabah, dia kata, kalau menginginkan yang halal, begini dihukum. Bagaimana orang yang mencari yang haram? Maka dia terus meninggalkan ikan tadi, tak nak makan. Sebab dia menganggapnya Allah seperti memberi isyarat kepadanya. Kalau begini macam kita lah tuan-tuan, kalau kita makan sesuatu, kerana makan tadi sakit perut, kita pun tak nak makan dah. Kerana makan tadi sehingga menyebabkan datang gaut, tengok pun tak nak. Maka lihat bagaimana Abu Khair Al-Asqalani muhasabah dirinya. Kalau ambil yang halal pun, begini dihukum, macam mana kalau orang yang terlibat yang haram? Cepat, pantas, dia muhasabah dengan dirinya. Dan seorang ulama yang terkenal, yang bernama Abu Bakar bin Furaq, dia kata apa? Seorang kalau dia mencari yang halal, sudah sibuk dengan keluarganya. Bagaimana yang cari yang haram? Maknanya,
Even hatta kalau kita ada hawa nafsu yang halal pun boleh menyibukkan kita dari Allah. Bagaimana orang sibukkan hawa nafsunya dengan yang haram. Kadang-kadang kita kerja yang halal. Kita mengair halal. Kita memburu tu halal. Kita meniaga halal. Tapi dengan halal itu pun boleh menyebabkan kita lalai dari ingat Allah. Patut sembahyang zuhur awal jadi lambat. Patut kita boleh mengaji Quran. Hari ni dah tak ngaji. Macam mana orang kalau terlibat dengan aktiviti haram? Maka lihat, halal pun buat bahaya, apatah lagi yang haram. Di situ tuan-tuan sekalian, mereka bermuhasabah diri mereka. Dan ada seorang ulama diceritakan, ada seorang anak murid ni dia lapar. Tok guru dia ada. Tok guru ni nama Abu Abdullah Al-Khafif. Tiba-tiba oleh kerana dek lapar, dia tak tahan, dia makan dulu. Dia nak makan dulu. Maka murid-murid Abdullah bin Khafif menahannya. Lalu mengambil makanan, dia beri di tempat yang berasingan. Dan mencelanya, kamu ni tak reti hormat guru. Kamu tak sepatutnya makan sebelum guru kau makan. Akhirnya murid ni tuan-tuan, dia punya sedar kerana kurang adab dengan tok guru dia. Maka dia menghukum dirinya untuk tidak makan selama 15 hari. Kita lihat bagaimana adab seorang murid yang berkat ilmunya. Bila dia buat salah dengan gurunya, dia hukum dirinya. Bukan bila dia buat salah, dia fitnah, dia ajak orang lain pula untuk bersama-sama dengan dia memfitnah gurunya. Sebab itu, Imam Nawawi rahimahullah, pernah dia jemput tok guru dia yang bernama Syekh Kamal Al-Irbili. Salah seorang daripada guru Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia panggil Syekh Kamal Al-Irbili untuk makan bersama dengannya. Sewaktu makanan dihidangkan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, Tuan Syekh, boleh tak Tuan Syekh je makan, saya tak nak makan. Tuan Syekh je makan. Lalu Syekh Kamal Al-Irbili pun makan sampai selesai. Lalu orang tanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata mereka, wahai Nawawi, kenapa kamu tak makan untuk guru kamu? Maka jawab Imam Nawawi, akhafu an tasbiqa aini syaikhi ila luqmatin fa'akuluha wa ana la ash'uru. Aku bimbang mataku lebih cepat daripada mata guruku, lalu aku mengambil sesuatu yang diinginkan oleh guruku, maka aku telah melakukan adab yang buruk pada guruku. An-Nawawi rahimahullah dia takut nak makan untuk guru, takut matanya lebih cepat pada tok guru dia. Tengok daging tu besar, ambil dulu sebelum gurunya ambil. Sebab seorang murid yang beradab, dia mendahulukan keinginan gurunya berbanding keinginan dia. Maka itu di antara adab-adab guru yang tinggi. Sebab itu tuan-tuan, ramai orang kita katakan, dia nampak macam adab berguru ni benda kecil. Adab berguru kecil. Bukan kalau kita baca kitab-kitab adab berguru, ia benda yang besar. Sehingga seorang bila dia tidak memuliakan gurunya, maka dia tidak akan mendapat keberkatan even dengan daripada ilmu, daripada guru yang lain. Bukan guru yang dia belajar hilang keberkatan ilmunya, guru-guru yang lain. Kadang-kadang ada orang, tuan-tuan dah belajar untuk guru ni. Siap karang buku, ambil daripada ilmu untuk guru ni. Karang buku ni, tulis buku. Lalu, lepas tu, dia mula tidak beradab dengan gurunya. Lalu kita tanya, apa nilai apa yang kamu karang sebelum itu dengan menggunakan nama-nama gurumu, kata-kata gurumu, kefahaman gurumu. Kadang-kadang suruh tok guru cek buku dia ni. Tapi selepas itu, dengan mudah dia tidak beradab dengan gurunya. Dia menghentam gurunya, dia cuba memalukan gurunya. Maka orang ni tuan-tuan bukan sekadar dia tak dapat keberkatan ilmu daripada guru yang dahulu. Bahkan Allah Ta'ala hukum lagi tidak mendapat keberkatan pada ilmu guru yang akan datang. Sebab para ulama menyatakan seorang bila dia berguru, dia minta izin gurunya pula untuk belajar dengan guru yang lain. Minta izin. Dia bukan lari gitu je. Minta izin. Maka di situ keberkatan. Tuan-tuan macam kita tengok orang berhenti kerja lah. Dia kalau berhenti kerja, dia minta beritahu bos-bos, saya nak kerja baru ni bos. Tempat ni begini. Bos dia beri izin pada dia, dia pekerja yang paling beradab. Tapi kalau jenis kerja rasa tak suka, berhenti, pindah sana pula. Nanti dia berhenti pula. Dah lah berhenti kerja, buruk-buruk syarikat lama. Kemudian dia nak kerja syarikat baru. Sebab itu semua syarikat, dia akan tanya apa sebab berhenti. Apa sebab berhenti? Untuk melihat adab dia, akhlak dia. Kerana itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha walan tukraman nafs allati la tuhinuha. Aku menghina diri aku depan tok guru aku.
ketika orang lain memuliakan nafsunya. Aku hinakan diri aku. Orang lain nak tunjuk action. Tuan-tuan, setengah mereka dia boleh kata Tok Guru dia ego. Aku ego. Dia tak nampak dia ego. Tok Guru aku ni gila glamour. Dia tak nampak dia yang gilanya. Maka kata Imam Syafi'i, aku menghina diri aku ketika orang lain cuba memuliakan diri mereka. Kerana seorang tidak akan dimuliakan melainkan dengan menghina dirinya di hadapan gurunya. Mesti dia rasa dihina. Kerana seorang bila dia kritik Tok Guru dia memburukkan, artinya dia rasa dia lebih baik pada Tok Guru dia. Dia lebih sempurna. Walau dia penuh salahnya. Dia seperti orang yang telanjang, tuan-tuan. Maka dia tegur kain gurunya yang koyak. Dia lupa dia telanjang bogel. Aibnya banyak. Sebab itu, pada salafus soleh dulu, tuan-tuan, mereka kalau nak jumpa Tok Guru pun, mereka derma dulu baru boleh jumpa Tok Guru. Bukan derma. Beri duit ke Tok Guru, bukan. Mereka nak dapat kebaikan. Kebaikan banyak, mereka derma baru jumpa Tok Guru. Kemudian bila mereka kita katakan berpisah dengan gurunya, mereka berkata, Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, engkau tutuplah keaiban guruku dan jangan engkau hilangkan keberkatan ilmunya daripadaku. Tetapi ada orang dia tak peduli keberkatan ilmu tu hilang, dia tak peduli. Dia rasa ilmu saya masih ada, dalam buku saya tulis lagi ada. Dia tak tahu apa maksud keberkatan ilmu. Yang pertama, keberkatan ilmu ditarik bahawa wasangka buruknya kepada gurunya berterusan sampai dia meninggal dunia. Tanda-tanda kita katakan hilang keberkatan ilmu, dia berwasangka pada gurunya dengan wasangka buruk berterusan sampai dia mati. Kadang-kadang kita tengok orang ni dah tak mengaji untuk guru dah 10 tahun. Tapi wasangka dia pada guru tu lama. Artinya dia simpan wasangka jahat tu lama. Bayangkan kalau orang menyimpan wasangka buruk kepada orang beriman saja salah, sementara kepada gurunya yang pernah membuka jalan akhiratnya, yang pernah dia berkata, saya jadi baik kerana guru ini, saya dapat hidayah kerana guru ini. Sebab itu para ulama memberikan satu kesimpulan bagaimana seorang tadi, tuan-tuan sekalian, seorang tadi boleh kita katakan beradab dengan gurunya dengan beberapa perkara. Yang pertama, hubbuhum, menyintai mereka. Yang kedua, tauqiruhum, memuliakan mereka. Yang ketiga, al-akhdhu anhum, sentiasa mengambil ilmu daripadanya. Yang keempat, ad-du'a ulahum, sentiasa mendoakan pada gurunya. Yang kelima, wadhabbu anhum, mempertahankan guru dia. Dia pertahankan, dia jaga maruah gurunya. Dan seterusnya, wal adabu minhum, sentiasa beradab ketika bersama dengan mereka. Jadi, kita tengok kisah ini bila orang ni dia mendahului gurunya dalam makan pun dia mencela dirinya dan menghukum dirinya untuk tak makan selama 15 hari. Jadi mana kita, tuan-tuan, waktu seorang tak beradab dengan guru, bukan sampai peringkat sanggup memburukkan guru-guru yang diambil ilmu puluhan tahun, bukan sampai peringkat membentuk ni penyokong untuk memburukkan gurunya, buat page khas ni nak burukkan gurunya. Kita tak tahu macam mana dia nak lihat keberkatan ilmu dia. Kita tak tahu bagaimana nak menilai kembali ilmu yang dia belajar dulu. Hari ini dia dah bercakap dengan percakapan yang dahulu dia ambil daripada gurunya. Tapi dia menyangka bahawa dia sudah terbebas. Tak mungkin. Tuan-tuan, kita kalau belajar sekejap pun, ilmu guru tu dah meresap dalam diri kita. Kita bercakap dah bahasa tok guru kita. Tiba-tiba dengan mudah kita menghilangkan, menafikan keberkatan ilmu tersebut. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati orang yang suka burukkan guru. Kerana kalau dia boleh burukkan guru kita, maka apakah kita ada jaminan dia tak akan burukkan kita? Orang ni lagi berani sebab dia melanggar suatu, kita katakan, adab-adab yang paling tinggi, maka dengan mudah dia akan melanggar adab-adab yang rendah. Adab yang tinggi guru ni adab yang tinggi. Sehingga kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami diperintah untuk sentiasa merendah diri daripada orang yang pernah kami ambil ilmu darinya. Merendah diri. Ni tuan-tuan, bukan sekadar tak merendah diri, dia pula yang mewar-warkan gurunya dengan fitnah yang macam-macam. Jadi saya katakan nasihat sebab kepada talibul ilmi, hati-hati dengan orang yang suka memburukkan gurunya. Kalau tuan-tuan dengar orang ni, tuan-tuan jauhi daripada mereka. Mereka langsung tak punya adab. Jauhi daripada mereka. Belajar daripada orang walaupun ambil ilmu, walaupun nampak dia ilmu tak tinggi tapi adabnya tinggi, ia jauh lebih baik. Kerana keberkatannya lebih terselah. Kemudian kisahnya lagi, kata Malik bin Dinar,
Syaitan amat takut pada orang yang boleh kawan nafsu. Takut syaitan. Kalau dia boleh membentengi dirinya daripada perkara yang harus seperti makan dan minum, sementara yang lain. Syaitan amat gerung. Sebab itu tuan-tuan, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dami. Syaitan dia akan bergerak dalam tubuh anak Adam melalui saluran darah. Maka Rasulullah SAW menyatakan sempitkan saluran tadi dengan berpuasa. Tuan-tuan, bila kita berpuasa, kita tengok bulan puasa, Allah ikat semua syaitan. Dan bila mana kita berpuasa, maka Allah halang syaitan-syaitan yang mempengaruhi diri kita. Ya, syaitan tu tak kena ikat secara umum. Tapi yang cuba pengaruhi kita ni yang diikat, dia lemahkan tipu dayanya. Itu kelebihan berpuasa. Kata Abu Ali Daqqaq, kata Abu Ali Ar-Ruzabari, siapa kamu dengar dia kata saya lapar, lepas 5 hari dia tak makan, hantar dia ke pasar. Maknanya, siapa tak mampu mujahadah dalam berlapar, sehingga ngeluh lapar ni, lapar, orang ni dah gagal dalam latihan berlapar. Maknanya orang yang benar-benar kuat dalam latihan dia, berlapar dia tak bunyi pun, saya lapar. Tuan-tuan, cuba kita praktiklah dalam seharian kita. Kita belajar, jangan berkata pada isterinya, abang lapar lah. Jangan. Ada makanan, kita makan. Praktik. Atau kalau isteri kita tanya, bang, abang lapar ke? Kita pun tak, alhamdulillah, okey. Jangan, abang lapar, kebulu dah aku, rasa macam nak mati. Padahal baru lewat sikit makan tengah hari. Dia dah cakap kebulu. Maka dia telah memberi ruang hawa nafsunya menjadi raja. Tuan-tuan, perkataan kita jangan memberi ruang-ruang menjadikan hawa nafsu tu makin kuat. Termasuk bila kita kata saya lapar lah, dia boleh beri kekuatan pada hawa nafsu. Sebab tu kalau kita puasa, tuan-tuan perhati kalau kita puasa. Lapar tak? Lapar. Tapi kita sebut tak? Tak nak sebut. Kan saya puasa. Lama kelamaan tuan-tuan, kita jadi kuat. Kita jadi gagah balik. Dia tak langsung rasa lemah. Maka itu hebat. Sebab itu belajar untuk jangan berkata saya lapar. Kerana ia memberi kekuatan pada diri kita. Dan diceritakan, kata ulama, kata Abu Ali Daqqaq, kebanyakan penghuni neraka ialah kelompok dan golongan yang hawa nafsu mereka mengalahkan cita-cita mereka sehingga mereka jadi hina. Tuan-tuan, cita-cita bagus dah nak jadi orang baik, orang soleh. Tapi ikut hawa nafsu. Yang ramai yang masuk neraka sebab tu. Membiarkan hawa nafsu menguasai dirinya. Ketika mana berkumpul para ulama, mereka berbincang tentang masalah keinginan. Seorang bertanya, apakah kamu inginkan sesuatu? Ya, saya ingin tahan diri saya sewaktu saya bernafsu. Kalau saya nak makan itu, nak makan ini, kalau saya rasa nak tidur, saya nak belajar tahan diri saya. Bagus tak? Bagus. Ditanya lagi seorang syekh, apa pula yang kamu nak? Kata syekh ni, saya tak ada keinginan langsung. Tuan-tuan, dia ceritakan ada seorang ulama. Di antara doanya, ya Allah, jangan aku tidur selama-lamanya, aku tak nak tidur. Dan di doa, ya Allah, berilah aku bila melihat wanita tidak ada bezanya dengan aku melihat kayu atau batu. Mak tak bersyahwat. Tak nak tengok wanita dengan keinginan dan syahwat. Biar tengok perempuan, tengok batu, sama. Tiada keinginan itu. Kadang-kadang tuan-tuan kita, antara musibah paling besar bila kita mudah jatuh cinta. Itu musibah yang paling besar. Mudahnya jatuh cinta. Kadang umur dah 70 jatuh cinta lagi. Maka sepatutnya kita berdoa, ya Allah, buangkan keinginanku kepada wanita. Kalau dia merugikan agama kita. Buangkan keinginanku pada lelaki kalau ia merugikan agama kita. Maka ini penting kita berdoa kepada Allah SWT supaya kita, tuan-tuan sekalian, tak mempunyai keinginan, walaupun keinginan itu halal, yang boleh merosakkan diri kita. Dan kata Abu Nas At-Tammar, dia kata apa? Satu hari Bishr ni tuan-tuan datang rumah dia. Menjadi suatu keseronokan bila ulama ziarah. Bukan memanglah tuan-tuan siapa pun yang mencintai akhirat, antara benda yang menyeronokkan bila tok guru mereka datang ke rumah mereka. Tak dapat dinafikan. Bukan kami pernah bawa guru-guru kami. Saya ingat benda yang seronok saya bawa hampir 7 orang guru saya bertandang ke rumah saya. Di rumah. Mak saya dengar, tok guru nak datang. Ayam yang kita bela tu, kita panggil ayam gergasi. Memang sayang ayam tu. Sembelih belaka. Sembelih dengar tok guru nak datang. Guru kami Syekh Ahmad Rabi', guru kami Syekh Hasan,
dan beberapa ulama-ulama daripada Mesir. Dan bila mana Syekh Abdul Ma'bud bila mana datang, mak saya pun jamu nasi ayam. Dia punya seronok, dia punya gembira. Mak kita gembira, seronok ni bawa Tok Guru. Tok Guru kita pun seronok ziarah, kita lagi seronok Tok Guru kita datang. Maka guru kami mendoakan untuk saya dan mendoakan untuk keluarga saya, dan itu menambahkan keseronokan kita. Tetapi memang kalau siapa pun yang mencintai akhirat, antara benda yang akan menggembirakan bila diziarahi oleh guru, atau bila guru panggil kita ke rumah. Bila salah seorang guru saya panggil datang rumah, kita punya seronok. Lebih seronok daripada hidangan makanan yang dihidangkan pada kita. Jadi hidang ni memang sedap-sedap, tapi kita tak pandang sebab seronok dapat bercakap dengan guru secara live. Selama ni mungkin dia bercakap dengan semua orang, ini bercakap secara live. Dan kami menikmati detik-detik tersebut, kami merakamkannya dalam akal kami dan rohani kami. Itu hebat tuan-tuan bila kita boleh bersama guru kita menziarahi kita, atau kita dipanggil untuk menziarahinya. Bila Bishir datang, lalu kata Abu Nas tamak, alhamdulillah Tok Guru datang kebetulan. Kita ada sikit duit, kita beli daging, jadi bolehlah buka puasa dengan kita. Lalu kata gurunya, dan ada terung pun ada ni, Tok Guru dia ni dah lama nak makan terung. Dia kata aku dah lama nak makan terung. Lama dah. Kata anak muridnya Abu Nas tamak, Tok Guru ni terung yang halal Tok Guru. Ni orang soleh ni. Yang tanam ni, yang berzikir, yang sekian-sekian. Disebut muasafat. Sifat-sifat menunjukkan ni daripada sumber yang amat tidak boleh diragui. Anehnya tuan-tuan sekalian, bila Bishir dia cerita, dia dah lama mengidam nak makan terung, tapi waktu dapat terung dia tak makan. Maka tanya kenapa? Kerana aku ingin mendidik nafsuku. Sesuatu yang aku nak, tak sebenarnya aku makan. Ni masa nak, waktu tak ada. Bila ada, dia pun tak pandang. Tuan-tuan, ini apa yang mereka buat? Melatih diri. Kita boleh latih diri macam tu tuan-tuan, luar biasa. Latih diri. Dan kadang kita nak, tak apalah. Itu luar biasa. Dan diceritakan bagaimana kisah Abdullah bin Khafif. Ketika mana dia suruh anak muridnya setiap hari sajikan 10 biji kismis untuk dia makan. Setiap hari. Untuk berbuka puasa. Jadi anak murid dia fikir, Tok Guru barangkali tak cukup kot. Letak 15 biji. Maka gurunya Abdullah bin Khafif marah dia, kenapa kamu letak lebih ni? Maka dia tetap makan 10 dan meninggalkan lagi 5 biji. Kita lihat bagaimana mereka disiplin diri. Saya kata benda ni tak susah untuk kita faham. Kalau tuan-tuan faham bagaimana hebatnya golongan atau taifah daya dia bermujahadah, maka demikian orang sufi jauh lebih hebat mujahadah mereka. Cuma beza golongan daya mujahadah untuk badan. Orang sufi mujahadah untuk rohani. Maka syatan ma bainahuma, beza kedua-duanya walaupun nampak ada kesungguhan yang hampir sama. Dan satu kisah Abu Turab An-Nakhshabi, ulama yang meninggal tahun 245 Hijriah. Satu hari tuan-tuan dia terasa nak makan roti dengan telur. Nak makan roti telur separuh masak macam kita lah. Nak berhentilah kat Melaka makan telur separuh masak, roti, sekian sifatnya. Maka bila Abu Turab An-Nakhshabi dia masuk satu kampung, oleh kerana dianggap asing, orang kampung tu tangkap dia. Tangkap, pukul, ingat ni pukul 4 pencuri. Tiba ada orang kenal dia, jangan pukul, ini Tok Guru besar kita. Ini Syekh Abu Turab An-Nakhshabi. Lalu mereka minta maaf, Tok Guru, kita ingat ke pukul 4 semalam rumah kampung kita masuk pencuri. Ingat ke macam kelibat tu macam Tok Guru. Mereka minta maaf, maka Tok Guru pun maafkan, tak apalah sebab tak sengaja. Lalu orang salah seorang memukulnya, ajak datang rumah, memuliakannya, lalu beri makan. Roti dengan telur yang dia nak tu. Makan. Yang dia tak sebut cuma dalam hati dia ada. Lalu dia pun berkata, nak ke benda nafsu ni sampai 70 kali kena pukul. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Kadang-kadang kita tak sedar. Kerana kita ada keinginan kuat dengan dunia ni, maka Allah hukum cara tak sedar. Ada satu kisah tuan-tuan. Orang tu setiap hari dia cuma makan sekeping roti. Dia rasa tak cukup. Dia ni orang sufi lah. Dia doa, ya Allah berilah hari ni rezeki aku banyak sikit, 2 keping roti. Dia makan 2 keping, 3 keping lah. Tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang pencuri lalu depan dia. Sedang dikejar oleh orang ramai. Curi ni lari. Maka pencuri tu pun hilang menyorok. Dia duduk tegak
duduk kat situ. Lalu orang menyangka dia pencuri, maka ditangkap orang ni. Dia kata, saya bukan pencuri, ditangkap, disumbat dalam penjara, tahanan dulu. Maka sepanjang duduk penjara, memang dia makan 2 keping roti sehari. Dapat juga 2 keping roti. Maknanya tuan-tuan, kita bimbang waktu kita punya keinginan hawa nafsu. Tiba-tiba datang teguran Allah Ta'ala. Sebab itu kita kaedah kita mudah. Tuan-tuan sekalian, kalau ada kita makan. Kalau tak ada kita tak cari. Kalau pun rasa sebut-sebut tak apalah, tapi tak bersungguh lah. Ni rasanya nak makan nasi dagang atas stone, contohlah. Nak makan nasi dagang atas stone, nak sangat. Naik kereta ni dari Johor ni, nak ke sana, terbabas jatuh. Masuk hospital, dapat makan nasi dagang kat hospital. Jadi tak memadai, boleh juga, tapi takut ada bentuk-bentuk hukuman macam tu. Bukanlah kita kata haram bercita-cita, berangan nak makan sesuatu, tidak. Tapi secara orang yang mendidik dirinya, siapa yang tuan-tuan dia nak didik dirinya, maka Allah banyak menegur dia. Tapi siapa tak fikir nak didik dirinya, Tuhan pun tak tegur dia. Ya dia. Sama juga kita kalau datang dengan Tok Guru kita Tok Guru ajar saya, maka Tok Guru akan tegur banyak. Tapi waktu mana kita tak peduli Tok Guru kita pun tak nak tegur kita. Dia pun tak nak ingatkan apa kita salah, biar salah lah. Maka di sini kita lihat kesungguhan berlapar banyak kelebihan. Jadi ini antara kisah dan cerita, moga-moga beri manfaat pada kita semua untuk bermujahadah, khususnya bila kita ingat hari-hari yang ada kelebihan berpuasa. Bukanlah maksudnya saya nak berlapar tiap hari lah, mungkin kita tak kuat. Tapi untuk kita jadikan motivasi berpuasa hari-hari pada bulan Zulhijjah, berpuasa 9 Zulhijjah nanti, atau berpuasa Isnin Khamis nanti, atau berpuasa setiap hari putih 13, 14, 15. Jadi kita akan teringat kisah-kisah ni untuk kuatkan diri, bermujahadah, berlapar bagi mendapat kurniaan di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.